Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat dan salam kepada Rasulullah. Mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan Imam yang saya muliakan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin Allahumma amin. Malam ni kita akan menyambung kembali tajuk kuliah kita pada beberapa hari yang lepas, bahaya penyakit 3 serangkai, ya. Penyakit yang pertama sudah kita bicarakan, yakni riya. Riya adalah seseorang melakukan ibadah dengan tujuan cari perhatian makhluk, supaya makhluk memujinya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu riya dipanggil, ya. Bahayanya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, saya tidak berhajat untuk mengulangi lagi. Kita akan terus kepada penyakit seterusnya. Penyakit yang kedua, penyakit 3 serangkai yang kedua, dia panggil sum'ah. Dia panggil sum'ah. Jadi kalau orang beribadah sudah terlepas, sudah terselamat daripada riya, dia jangan rasa bangga diri dulu, ya. Jangan rasa berpuas hati dulu. Barangkali dia akan tersangkut pula dengan penyakit yang kedua ini, dipanggil sum'ah. Sum'ah ni tuan-tuan, dia berlaku selepas ibadah. Di mana sum'ah ni dia suka orang lain mendengar tentang ibadahnya. Gitu. Artinya dia suka cerita pasal ibadah dia tu dengan tujuan membanggakan ibadahnya, dengan tujuan supaya orang respect dekat dia. Itu dipanggil sum'ah. Kalau riya dia berlaku ketika ibadah. Kalau sum'ah ni selepas ibadah. Selepas ibadah. Dan syaitan bijak sekali tuan-tuan, ketika orang melakukan sum'ah ini, ya, syaitan memiliki banyak cara. Ada orang sum'ahnya terang-terangan. Bila jumpa kawan saja, dia mula cerita pasal ibadah dia, pasal kebaikan dia. Hari itu, ya, jam itu, waktu itu aku buat sekian. Dia cerita terang-terangan, dia cerita begitu. Dia membanggakan ibadah dia. Tuan-tuan, ibadah tu dah elok-elok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dah tak ada riak dah, ya. Ibadah dia dah elok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana dia menceritakannya, batal penerimaan itu. Jadi tak diterima. Dah elok-elok makbul, jadi tak makbul. Bahaya tak bahaya? Sangat berbahaya sum'ah ni tuan-tuan. Ya, sangat berbahaya sekali. Ada yang terang-terang cerita tu tentang ibadah dia. Kalau mengaji Saban minggu khatam, dia cerita gitu, ya. Dah elok-elok tadi mengajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia menceritakan dengan membanggakannya, habis padam pahala khatam Qurannya tuan-tuan.
Bahaya, sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Padahal tuan-tuan, amal ibadah ni kan tak perlu disebutkan kepada orang, biarlah dia tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menzalimi kita tuan-tuan ya. Ini dia tak senang hati kalau orang tak tahu tentang ibadah dia, tentang kelebihannya. Dia rasa bersedih, berduka kalau orang tak tahu pasal kelebihannya. Wah, gitu ya. Kok mana pun dia nak bagi tahu. Kadang-kadang tuan-tuan amal tu lah lama dia buat masa duduk kampung dulu kan. Ada duduk kampung dulu, dia berimpak buat tangga masjid, katakanlah ya. Buat tangga masjid. Ikhlas dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mari dari Kuala Lumpur ni duduk pula di di kawasan perumahan dia tu. Dia nak cari apalah benda agaknya, nak bagi tahu dekat kawan-kawan baru ni di Kuala Lumpur ni supaya orang respect dekat dia tuan-tuan. Akhirnya dia cerita, awak pernah tak pergi kampung sekian-sekian? Kawan dia kata, ini contoh sajalah. Kawan dia kata pernah. Ada kan masjid itu? Ada. Pernah naik masjid? Pernah. Kan ada tangga? Ya masjid ada tangga lah, takkan tak ada tangga. Tangga itu airlah yang buat. Tengok tuan-tuan. Tujuan dia apa? Bukan nak kongsi cerita tuan-tuan, dia nak orang respect dekat dia. Dia nak dia membanggakan ibadah yang telah dia lakukan. Habis pahalanya tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Antara cara doa kita ni akan dimustajabkan oleh Allah. Kalau kita nak doa kita mustajab tuan-tuan, kita kena doakan sahabat kita bi zahril ghaib. Bi zahril ghaib maksudnya tanpa pengetahuan sahabat kita. Ni kalau tuan-tuan ada hajat, ya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, nak doa kita mustajab, macam mana caranya? Doakan saudara kita di belakangnya tanpa sepengetahuan dia. Doakan, kita nak kita sembuh, nak kita sihat, angkat tangan, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku Pulan bin Pulan, dia sedang sakit sekarang. Kata Nabi SAW, ada malaikat yang diwakilkan untuk mengaminkan doa orang tersebut. Kata malaikat, walaka bimithlin, engkau akan dapat seperti yang engkau minta. Yang kita doakan orang tu akan dapat pada kita tuan-tuan. Masya Allah. Tapi dengan syarat, jangan ceritakan kepada dia. Jangan pula bila dah jumpa nanti, ya, Ustaz, contohlah, orang doakan saya, tuan-tuan doakan saya. Elok doa tengah malam, doakan saya, contoh kan. Ya. Bila jumpa saya, jangan cerita. Ini tak dia cerita, Ustaz, malam Jumaat minggu lepas Ustaz ada rasa apa-apa tak? Oh, dia pula tanya. Dalam sekitar pukul 3, pukul 4 macam tu lah. Rasa apa ya? Memang kenapa? Saya pukul 3 malam Jumaat minggu lepas, saya bangun tahajud, saya doakan Ustaz. Malah tak mustajab tuan-tuan. Tak perlu cerita. Kita pun nak jawab macam mana gitu kan. Ada kadang-kadang pergi Mekah balik, ditanya kita ada rasa apa? Kenapa? Dia doakan kita di Raudah. Doa tu dah bagus dah. Yang dia ceritakan tu tak perlu tuan-tuan. Malah tak jadi. Tadi dah elok-elok mustajab, jadi tak mustajab doa dia. Karena menceritakannya. Ini dipanggil sum'ah. Dan syaitan begitu banyak cara dia untuk orang jatuh kepada penyakit abang ngah ni. Kan riak abang long hari itu kita ada cerita ya. Yang tengah ni abang ngah, yang bungsu sekali nanti itu dia panggil ujub. Ya. Sum'ah ni banyak cara tuan-tuan. Syaitan cara dia. Ada yang terang-terangan, ada tak yang terselubung sum'ah dia. Yang terselubung. Contoh tuan-tuan, ada orang dia nak menceritakan amal dia ni sebab dia malam tadi tahajud kan, dia buat qiyamul lail, baca Quran, dia nak bagi tahu kepada kawan-kawan, nak cakap terus ya, direct terus nak bagi tahu saya malam tadi tahajud sekian. Dia tak sedap pula hati dia. Akhirnya dia kata, oh malam tadi hujan ya, lebat, angin gitu dia cerita. Dalam pukul berapa tu? Dalam pukul 4.30, pukul 5 gitulah. Kawan dia pun tanya, 4.5 awak sedar ke? Kan baru 2 rakaat, dia kata. Tuan-tuan, sebenarnya dia bukan nak cerita pasal hujan, pasal angin puting beliung tengah malam, bukan. Dia nak bagi tahu dia qiyamul lail. Allahu akbar tuan-tuan. Ada lagi kadang-kadang
yang suka buat haji dan umrah ni, ya, dia kata ada nasi biryani atau roti canai, sedap sangat roti canai. Roti canai ini sedap, tak adalah sampai sedap sangat, mana sedap sangat, ya. Biasa-biasa je roti canai, tapi dia kata sedap sangat roti canai ni. Orang pun tanya, kedai mamak ke buat? Tak tahu, bukan. Saya fikir rasa yang buat ni mungkin orang Jordan ke atau orang Arab buat. Dia kata, oh pelik pula tu kan. Kat mana? Tak jauh, sekitar 200 meter daripada Masjidil Haram. Tengok tuan-tuan, dia sebenarnya bukan nak cerita pasal roti canai. Apalah sangat sedap roti canai ni. Dia nak cerita pasal apa tu? Dia baru balik umrah, dia baru balik pergi haji. Habis pahalanya tuan-tuan. Oh, awak pergi umrah ya. Dia bolehlah. Dia nak cerita pasal dia baru balik umrah. Dah elok amal umrah tadi diterima oleh Allah. Umrah makbulah dia panggil. Dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana dia membanggakannya, dia menceritakan tentang amal umrah dia ni, habis padam pahala umrahnya. Nauzubillahi min zalik. Ada lagi tuan-tuan, kadang-kadang, ya, ini sum'ah yang terselubung ni tuan-tuan, ya. Dia tak terang-terang. Dia kata contoh, ya, dia menyebut keburukan orang lain. Ini bentuk sum'ah yang paling berbahaya sekali tuan-tuan, ya. Contoh, dia kata jiran dia dulu masa PKP dulu tu, ya, dia kata bukan main lagi kencang, buka masjid. Sekarang masjid dah buka, tak mari pun, dia kata kepada jiran dia. Tak nampak batang hidung pun. Apa tujuan dia tuan-tuan? Dia nak bagi tahu dia hari-hari datang berjamaah, jiran dia tidak berjamaah. Ini ada dua dosa kat situ. Satu, dia dah mengumpat orang. Yang kedua, dosa dia dosa sum'ah. Dia sudah membangga-banggakan ibadah dia kepada orang lain. Ini sum'ah ni paling teruk sekali. Ya, dia menyebut keburukan orang lain dengan tujuan supaya orang faham, orang mengerti dia orang baik, dia banyak ibadah. Oh, ini teruk sekali sum'ah seperti ini tuan-tuan. Dikata orang dulu, ya, tak nampak pun batang hidung. Pagi petang kita datang masjid, tak datang. Dia nak bagi tahu dia memang 5 waktu dalam masjid ni sembahyangnya. Sudahlah mengumpat orang, lepas itu kena pula penyakit sum'ah tuan-tuan. Ada lagi sum'ah ni tuan-tuan, dia nak tunjuk dia hebat, ibadah dia bagus, ya. Dia menceritakan kurniaan Allah yang Allah beri kepada dia. Yang ujung-ujung dia kaitkan dia ni mungkin keturunan siapa, dia nak bagi tahu bahawa kurniaan yang Allah beri kepada dia tu, kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada dia, kerana dia layak untuk menerimanya. Ini sum'ah juga tuan-tuan. Ada lagi kadang-kadang dia cerita pasal orang dapat musibah, dapat malapetaka, ya, sebab orang tu jahat dekat dia. Tengok, hari tu dia buat kat aku, tengok sekarang apa kena dekat dia. Dia nak bagi tahu apa tuan-tuan? Dia ni macam wali. Orang ganggu dia, dapat musibah, dapat bala, dapat bencana. Sum'ah ini berbahaya. Banyak tuan-tuan. Ada kadang-kadang, ini kadang-kadang minta maaf ya, ustaz banyak kena ni kadang-kadang. Contoh, dia duk puji guru dia selangit. Guru aku ni sekian, hafal Quran, hafal hadis, hafal macam-macam. Ilmunya memang Apa maksud dia tuan-tuan? Dia nak bagi orang faham, kalau guru dia hebat macam itu, takkanlah murid dia tak hebat. Murid dia pun hebat juga. Dia nak tunjuk dia hebat lah. Kalau cerita pasal guru dia, padahal sekali je majlis dengan guru tu, macam dia mulazamah dengan guru tu, cerita pompak cerita guru ni hebat, pakar macam-macam sebut. Dengan tujuan apa? Nak bagi tahu, nak bagi jamaah faham kalau dia ni murid orang hebat, dia pun hebat sama macam guru dia. Dan begitu seterusnya, dan begitu sebanyak tuan-tuan. Kadang-kadang dengan mukaddimah untuk menghalalkan sum'ah. Apa contoh tuan-tuan? Kalau dia nak cakap dengan kawan-kawan, dia kata, saya bukan nak menunjuk-nunjuk ni. Lepas dia cakap saya bukan nak menunjuk-nunjuk ni, pompak dia cerita pasal kelebihan dia. Dia cerita pasal ibadah dia, dia cerita pasal sedekah dia, dia cerita pasal tu. Macamlah mukaddimah, saya bukan nak menunjuk, saya bukan nak sombong menghalalkan perbuatan itu. Tidak tuan-tuan. Itu mukaddimah tipuan syaitan tu.
Saya bukan nak sombong ni. Wah, saya bukan nak sombong. Saya nak cerita ni. Lepas itu dia, itu tidak menghalalkan kesombongan, tidak menghalalkan kita menceritakan amal ibadah kita. Oh, berbahaya sekali sum'ah ni kan. Sangat-sangat berbahaya sekali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, inilah penyakit, ya, 3 serangkai yang kedua, dia panggil sum'ah. Dia nak orang lain mendengar tentang kelebihan dia, tentang ibadah dia, ya, supaya kemudian orang mengaguminya, orang respect dekat dia. Adapun menceritakan amal ibadah bukan tujuan untuk membangga-banggakan, itu tidak mengapa, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu, ceritakan, boleh ceritakan, tapi tujuannya bukan untuk membanggakan, bukan supaya orang puji kita, bukan, tapi nak kongsi. Ini hati sendirilah tahunya. Kalau kita rasa kita tak boleh, bila cerita saja mari perasaan supaya orang kagum dengan kita, supaya orang puji kita, lebih baik jangan ceritakan. Lagi selamat, tuan-tuan, lagi selamat, ya. Ini penyakit batin yang kedua daripada yang 3 serangkai ini. Dia panggil sum'ah. Dia tak puas hati, tak senang kalau orang tak tahu siapa dia, siapa ibadahnya, gitu, ya. Mana pun syaitan banyak sekali cara dia, tuan-tuan, untuk penyakit yang kedua ini. Banyak sekali tipu helah syaitan, ya. Contoh, kalau hari Khamis kan, hari Khamis, hari Isnin, kawan tanya dia, nampak lemah aja hari ni. Dia jawab macam mana, tuan-tuan? Dia jawab, kan hari Khamis. Dia beza kalau dia berjawab saya puasa, itu beza, tuan-tuan. Kalau dia jawab kan hari Isnin, kan hari Khamis, bila dia jawab macam tu, dia nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Dia nak kawan dia faham bahawa dia tak pernah miss, tak pernah tertinggal walaupun sekali puasa Senin Khamis. Kan hari Khamis, takkan tak puasa. Gitulah lebih kurang, ya. Bahaya, tuan-tuan, sangat-sangat berbahaya. Jadi biarlah amal kita dah kita lakukan, biar Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan tentang ilmu Allah, tuan-tuan. Amal yang kita lakukan tersimpan dengan rapi, tercatat dengan rapi dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam pengetahuan Allah, dan Allah tidak akan menzalimi kita, tuan. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan tidak pernah menzalimi seseorang pun. Jadi jangan pernah ada keinginan ibadah kemudian untuk supaya orang tahu, gagal penerimaannya. Yang tadi dah elok-elok diterima, bila kita ceritakan dengan membangga-banggakannya, gagal penerimaan amal kita. Biarlah tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu, tuan-tuan, kita cerita dekat kawan-kawan, dekat sahabat kita, tak perlu, tuan-tuan, ya. Ya, tak perlu. Kalau nak cerita juga, pastikan hati kita tidak ada keinginan untuk pujian daripada kawan kita tersebut. Tidak ada keinginan untuk membanggakan. Kalau boleh, sila cerita. Tapi kalau kita takut lagi hati kita ni masih berbunga-bunga ketika dipuji, nak orang respect dekat kita, nak orang kagum, lebih baik sembunyikan, jangan ceritakan, ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian penyakit yang ketiga dipanggil ujub. Ujub ni, tuan-tuan, dia perasan lebih baik dari orang lain. Itu ujub. Tadi datang majlis tadarus, contohnya kan, tuan-tuan, banyak majlis tadarus kadang-kadang kan, online lah, grup-grup banyak kan, tuan-tuan buat majlis tadarus. Lepas baca Al-Quran, lepas apa gitu, ya, sebelum tidur dia berbaring gitu kan, marilah dalam hati dia, tadi masa baca Quran, kawan-kawan turut benar, dia kata kan, tak mana ikhfa, tak mana idgham, main hentam saja. Dicakap seorang, tuan-tuan. Padahal belajar tajwid dah 10 tahun setengah dah. Patutnya dia orang laju lah. Tadi yang laju yang betul aku seorang lah. Dia kata gitu. Dia tak cerita dekat orang, dalam diri dia je. Kalau riak, ya, dia nak orang lihat amal ibadah dia tu. Target dia orang puji dia. Sum'ah, dia ceritakan amal ibadah dia, sama targetnya supaya orang puji dia, orang kagum dekat dia. Kalau ujub ni, dia puji diri sendiri, dia mengagumi diri dia sendiri, dia tak perlu orang lah. Wah, tuan-tuan, ya, dia rasa ibadah dia yang paling itu.
yang paling hebat, yang paling banyak, yang paling betul. Penyakit perasan lebih baik dari orang lain, mengagumi diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian menganggap diri-diri kalian itu suci. Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Jangan kita menganggap kita ni suci, tuan-tuan. Kita paling elok, kita paling benar, kita paling itu. Jangan, tuan-tuan. Jangan perasan. Ujub dipanggil, tuan-tuan. Di masa tadarus, orang lain baca Al-Quran satu juzuk semua 1 jam. Saya 15 minit saja. Tapi cakap seorang, tuan-tuan. Dia tak cerita ke orang pun. 15 minit. Kawan-kawan lintang pukang. Dipuji diri dia sendiri. Itu dipanggil ujub. Kalau dah lepas riak, mungkin sangkut sum'ah. Kalau dah lepas juga riak, tak kena sum'ah, tak kena, takut pula mari penyakit abang apa ni, yang bungsu ni. Ujub dia nama, tuan-tuan. Ujub. Dia perasan lebih baik daripada orang lain. Ini sangat berbahaya sekali, tuan-tuan. Kalau mari perasaan kita ni lebih daripada orang lain, bila kita nak belajarnya? Kita dah lebih pandai daripada orang, macam mana nak belajar? Orang yang seperti ini, tuan-tuan, ya, tidak akan pergi menuntut ilmu, sibuk mencari aib orang lain, lupa akan aib diri sendiri. Ada begitulah. Sebab ujub datang dalam diri dia. Ujub. Oh, bahayanya, tuan-tuan. Saya nak pergi terus kepada cadangan para ulama bagaimana supaya kita selamat daripada penyakit ujub ini. Tapi sebelum saya sebutkan ada 4 cadangan para ulama supaya kita selamat daripada penyakit ujub ini, saya terlebih dulu nak sebutkan satu ungkapan yang sangat berlian dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibn Mas'ud dia berkata, kata Ibn Mas'ud, orang yang tidur sepanjang malam, tak qiyamul lail, bangun pagi hari menyesal. Sepatutnya ada qiyamul lail malam kan. Ini dia tak bangun langsung lepas isyak, tidur, bangun tak bangun subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, kata Tok Bilal. Baru dia terbangun. Dah subuh. Tak tahajud tadi, tak qiyamul lail tadi. Dia pun menyesal. Allah, tuan-tuan, kena menyesal kalau tak bangun, tuan-tuan. Kata para ulama, kalau kita bermaksiat, pertama kali yang dicabut oleh Allah kelezatan ibadah qiyamul lail, tuan-tuan. Kalau tak boleh bangun malam qiyamul lail, ada masalah dengan kita, tuan-tuan. Sebab maksiat, ya, dia akan menghalangi kita daripada ibadah. Yang pertama kali dicabut oleh Allah tu lezatnya qiyamul lail. Orang tak rasa qiyamul lail, tuan-tuan. Tak rasa manisnya qiyamul lail. Ada seorang ahli maksiat, dia datang berjumpa Hasan Al-Basri, seorang ulama besar satu ketika dulu. Dengan bangga dia berkata, "Tuan Imam, saya ni dah banyak buat maksiat, tapi tak ada pun azab Allah bagi kat saya." Dia kata gitu dengan Hasan Al-Basri. Macam-macam maksiat saya buat, tapi ekonomi saya lancar, badan saya sihat, pangkat saya tinggi. Tak ada apa pun, Tuan Imam. Apa komentar Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kamu bangun tak qiyamul lail?" Dia kata, "Jangan kata qiyamul lail, sembahyang 5 waktu pun tidak." Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, "Itulah sesungguhnya azab yang Allah turunkan kepadamu." Tuan-tuan, menyesal hamba Allah ni sebab tak bangun. Patutnya kita kena menyesal kalau tak bangun qiyamul lail, tuan-tuan. Ada maksiat tu yang menghalangi, tu ada maksiat tu, ya. Okey, kata Ibn Mas'ud, orang yang tidur sepanjang malam sampai tidak qiyamul lail, kemudian dia menyesal, itu jauh lebih baik daripada orang qiyamul lail sepanjang malam tapi di subuh harinya dia ujub. Mari masjid panjang malam qiyamul lail, dalam hati ni tak cerita ke orang ni, dalam hati. Malam tadi yang rasanya jamaah ni yang qiyamul lail sepanjang malam, akulah agaknya. Dia mari gitu. Kalau muka kawan-kawan macam dia mari bangga, rasa bangga diri dalam diri dia.
Orang yang tak qiyamul lail menyesal itu jauh lebih baik, tuan-tuan, daripada orang yang qiyamul lail sepanjang malam tapi di subuh harinya dia ujub, tuan-tuan. Itulah yang dipesankan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam yang cukup popular itu, tuan-tuan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan, maksiat yang menyebabkan orang rasa hina dan penuh harap kepada Allah adalah lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan orang rasa sombong diri, rasa mulia. Saya ulangi, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maksiat yang menyebabkan orang merasa hina dan penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan orang sombong dan merasa mulia diri, tuan-tuan. Tuan-tuan, sepatutnya kalau kita taat kepada Allah, kita melakukan ketaatan, kita semakin takut kepada Allah, kita semakin berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya begitu. Ini tak baru sikit buat ketaatan dah rasa dah surga milik dia seorang. Dah rasa dah, ya, rasa mulia, rasa layak untuk mendapatkan kurniaan Tuhan, rasa layak untuk dihormati dan seumpamanya. Ya, lebih baik maksiat yang dilakukan, tapi dengan maksiat tersebut dia menyesal, dia rasa hina di hadapan Allah, berkecai rasa hatinya, menangis dia, rukuk dan sujud dia, ya, menyesali maksiat yang telah dilakukan. Maksiat seperti ini, tuan-tuan, adalah lebih baik daripada ketaatan orang yang menyombongkan diri. Apa kata orang-orang? Tangisan air mata pendosa jauh lebih baik daripada kesombongan ahli ibadah, tuan-tuan. Ahli ibadah yang sombong, tuan-tuan. Ini jaga masing-masing kita, alhamdulillah dah beribadah. Buang perasaan ini, perasaan rasa lebih baik daripada orang lain. Tuan-tuan, yang tahu kita ni baik atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan perasan. Kita hanya doa saja, ya Allah masukkan aku dalam golongan orang-orang baik. Jadikan aku orang-orang yang baik. Kita tak tahu kita ni baik atau tidak. Yang tahu kita ni baik atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan perasan kita orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya terus pergi kepada yang bagian terakhir. Apa cadangan para ulama supaya kita selamat daripada ujub ni? Ada 4 paling tidak cadangan para ulama, tuan-tuan. Yang pertama, kita kena menginsafi bahawa segala nikmat yang kita perolehi, termasuk nikmat ibadah, segala nikmat yang kita perolehi bukan datang daripada diri kita sendiri, tapi ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang kamu perolehi datang daripada Allah, bukan datang daripada kelebihan kepandaian kita, tuan-tuan. Apa saja, tuan-tuan, ini boleh kumpul dalam majlis ilmu ni, majlis terbaik di atas muka bumi, ya, majlis ilmu lah. Apakah karena kita ni orang hebat? Tidak, tuan-tuan, ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Apakah karena kita ini memang ahli ibadah? Bukan. Ini kurniaan Allah. Tuan-tuan, bila kita rasa nikmat yang kita perolehi ini datang daripada diri kita sendiri, sebab kita tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang tersebut samalah seperti Qarun. Kaum dia tanya Qarun, mana dapat harta banyak sangat ni Qarun? Qarun dengan sombong kata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku dikurniakan, diberikan harta yang banyak ini karena ilmu yang ada di sisiku. Tengok jawapan Qarun, tuan-tuan. Dia tak menisbahkan nikmat itu daripada Allah, tapi dia nisbahkan nikmat itu datang daripada diri dia sendiri, tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Qarun ini Allah benamkan dalam perut bumi, tuan-tuan. Allah benamkan dalam perut bumi. Maaf, mana-mana orang yang ada kelebihan kemudian menyandarkan, menisbahkan kelebihan kepada diri dia sendiri, itu bermazhab Qaruniyah. Mazhab baru tu, tuan-tuan. Mazhab Qaruniyah, pengikut Qarun lah maknanya. Pengikut Qarun itu, tuan-tuan. Kita tak ada apa-apanya, tuan-tuan. Boleh khatam Quran dalam sebulan, boleh zikir ribuan kali, boleh baca selawat, boleh bersedekah, berimpak. Bukan karena kita ni orang hebat, bukan. Karena Allah yang bagi, Allah izinkan. Kalau disitulah keyakinan kita, insya-Allah, tuan-tuan, tak mari perasaan ujub. Nak lebih macam mana? Kalau Allah tarik, tak boleh datang majlis ilmu.
Kalau Allah tak izinkan, boleh nak baca Quran. Itu yang pertama. Insafilah bahawa segala nikmat yang ada pada kita itu kurnia daripada Allah. Kita tak boleh ibadah kalau Allah tak izinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakin kalau kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah kelebihan dalam bab apa ya, yakinlah bahawa ada orang yang lebih daripada kita. Dalam surah Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu mesti ada yang lebih berilmu lagi. Kalau kita ni rajin beribadah, berapa rajin kita beribadah? Katakanlah kita beribadah semalam ada tahajud, ada istikharah, siang pula ada duha, ada solat hajat, macam-macam ibadah ya. Mungkin total semua dalam 20 rakaat gitulah solat sunat kita saban malam gitu ya. Kalau 20 rakaat tuan-tuan, belum apa-apanya dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu sebelum dipenjara 300 rakaat tuan-tuan dalam semalam. Itu anak beliau bercerita, selepas dipenjara sebab teruk dia belasah dalam penjara, tinggal 150 rakaat saban malam solat sunatnya. Jadi nak bangga apa? Kalau ada mari perasaan lebih daripada orang lain, kita ni tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelebihan orang lain. Kita hafal Quran, orang bukan setakat Al-Quran hafal, hadis, jutaan hadis orang hafal. Kita apa lagi? Pokoknya kena ingat tuan-tuan, kalau kita ada kelebihan, tak kisahlah kelebihan dalam apa, bil khusus kelebihan dalam ibadah, ya, ada orang yang lebih daripada kita. Bahasa saya, di atas langit mesti ada langit lagi. Nak bangga macam mana? Kita baru baca Al-Quran, mungkin jamaah kita ni khatam saban hari tuan-tuan. Tak tahu kita. Kita baru start nak putar tasbih, berzikir. Mungkin ada di antara jamaah kita ni dah jutaan zikirnya dalam beberapa minit, dalam beberapa jam. Contohlah, kita baru nak start sedekah, nak sombong macam mana dengan sedekah kita? Orang dah bangun masjid dah, orang dah bangun sekolah dah, kita baru nak masuk RM5 dalam tabung. Kalau mari perasaan, oh, ternyata aku tak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Apatah lagi nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ilmu kita nak dibandingkan dengan ilmu Allah. Kata para ulama, masukkan jari, celupkan jari kita ke samudera lepas ke laut. Celupkan jari kita, angkat. Nah, yang air yang melekat di jari kita itulah ilmu manusia ni tuan-tuan. Laut, samudera itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sekali tuan-tuan. Apa nak bangga macam mana? Itu yang kedua cadangan para ulama. Kalau mari perasaan tu, oh, aku ni tak ada apa-apanya dibandingkan banyak lagi yang lebih daripada aku. Banyak lagi yang lebih daripada aku. Yang ketiga cadangan para ulama, ya, untuk menghilangkan penyakit apa namanya sombong, apa namanya ujub kita ni, penyakit ujub kita ni, kena ingat, ujub salah satu perosak hidup tuan-tuan. Bukan setakat amal, perosak hidup tuan-tuan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, salasun muhlikat, ada 3 perkara perosak. Ada 3 perkara perosak hidup kita tuan-tuan. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta', kebakhilan yang ditaati, sifat bakhil yang ditaati. Kita kan dah sedia ada kan sifat taat dalam apa, sifat bakhil dalam diri kita. Khasnya dalam bab harta tuan-tuan. Tengok anak kita yang 2 tahun, 3 tahun tu, kalau kita belikan mainan kan, kita nak ambil mainan dia tarik tuan-tuan. Memang dah dibekalkan bakhil dengan harta tu, dia suka harta, bakhil dengan harta, dah dibekalkan. Cuma adakah kita turutkan, kita taati atau tidak? Bila kita memperturutkan kebakhilan ini, dia akan merosakkan hidup kita tuan-tuan. Yalah, kalau dah bakhil diperturutkan, zakat tak keluar, sedekah lagi lah. Zakat yang wajib pun dia tak nak keluar, haji dia tak bagi pada sebab dia kedekut. Orang kedekut semua berkira tuan-tuan, pergi haji berapa ribu, kalau dia niaga dia kata lagi, oh ya, itu yang sampai mati tak pergi haji tu. Nauzubillahi min zalik tuan-tuan, nauzubillahi min zalik. Itu yang pertama, perkara perosak. Yang kedua kata Nabi, perkara yang perosak ini wahawan muttaba', nafsu yang diperturutkan.
Nafsu ni sifatnya ajak orang buat jahat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu senantiasa ajak orang buat jahat. Nafsu ammarah dia panggil. Nah, kita turunkan apa kata nafsu, celaka, binasa hidup tersebut, tuan-tuan. Memperturutkan hawa nafsu. Dan yang terakhir, ya, yang merosakkan ini kata Rasulullah SAW adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Orang ujub dengan diri dia sendiri. Dia mengagumi diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia lebih daripada orang lain. Ujub dengan diri sendiri. Ini perkara yang boleh merosakkan hidup orang. Bukan setakat amal, hidup boleh rosak. Macam tadi saya sebut, kalau dah rasa dia baik, bila dia nak belajarnya? Padahal kita ni perlu belajar, tuan-tuan. Ya, kita ni perlu nasihat orang, kita ini perlu banyak teguran orang. Tapi kalau kita rasa kita lah yang paling betul, kita lah yang, bila kita nak belajarnya, bila kita nak dengar nasihatnya? Memang rosak, sungguh memang binasa hidup orang seperti ini, tuan-tuan. 3 perkara perosak kata Nabi. Sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, dan ujub, tuan-tuan. Itu kena ingat. Kalau mari perasaan merasa lebih, kagum dengan diri sendiri, ingat, ujub itu penyakit bangga dengan diri sendiri, kagum dengan diri sendiri adalah salah satu perosak hidup kata Rasulullah SAW. Yang terakhir, cadangan para ulama untuk selamat daripada ujub ni, tuan-tuan, kena insaf bahawa kita ni tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Allah sebut dalam surah Al-Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit sahaja. Ini kalau bab ilmu lah. Nak bangga apa, tuan-tuan? Kita baru boleh buat siling, orang dah bangun apa dah. Itulah contoh lebih begitu, ya. Kita ni sedikit sekali ilmu yang Allah bagi kepada kita. Apa yang nak kita banggakan? Kita nak mengagumi apa dalam diri kita? Tak ada, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, ada 3 penyakit yang, ya, saya panggil penyakit 3 serangkai. Yang pertama penyakit riak. Riak ini orang melakukan amalan, target dia adalah perhatian manusia, orang puji dia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah dosa besar, bahkan para ulama kata dia adalah syirik khafi. Riak ini, tuan-tuan, ya, dosa besar dan penghapus amal ibadah, akan dihumpankan ke dalam neraka. Dalil-dalil kita dah sebut pada minggu yang lepas berkenaan dengan riak. Yang kedua, penyakit 3 serangkai ini adalah sum'ah. Sum'ah, dia menceritakan amalan kepada orang lain. Dia suka orang mendengar tentang ibadah dia. Dia tak puas hati lagi, ya, kalau orang tak tahu tentang ibadah dia. Ini boleh merosakkan, tuan-tuan. Walaupun ibadah tu tadinya dah elok diterima, gagal penerimaannya kalau dia melakukan sum'ah. Jaga betul-betul. Tak perlu orang tahu tentang ibadah kita, tuan-tuan. Tak perlu orang tahu, cukup Allah yang mengetahuinya. Yang ketiga, penyakit ujub namanya. Kalau riak, target dia orang yang puji dia, yang sanjung dia. Kalau sum'ah pun sama, target dia orang yang puji dan sambung orang puji dia dan sanjung dia. Tapi kalau ujub ni, dia heran dengan diri sendiri, dia mengagumi diri dia sendiri, tak melibatkan orang lain, tuan-tuan. Dia tak boleh ambil orang lain. Dia rasa, dia perasan dia lebih baik daripada orang lain. Ya, ujub juga salah satu perosak amal ibadah, bahkan perosak hidup kita, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita sudah beribadah. Tugas kita sekarang, ya, bagaimana supaya ibadah kita ini kekal sampai kita boleh menerima pahalanya di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kami akan kebukakan segala amal yang mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amal-amal mereka itu debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min zalik. Nanti, tuan-tuan, orang-orang yang banyak amal datang jumpa Allah Subhanahu wa taala, minta pahala. Allah, aku dulu puasa. Allah, aku dulu sedekah, aku dulu berinfak, mana pahala? Kata Allah, kami jadikan amal tersebut haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ini yang kita khawatirkan. Tak ada pahala maksudnya, tuan-tuan.
Apa dia yang rosak pahala-pahala kita tadi? Antaranya riya, sum'ah dan ujub ini tuan-tuan, dia akan merosakkan. Jadi tugas kita apa tuan-tuan? Berusaha untuk tidak ada penyakit ini dan doa kepada Allah. Jangan putus doa. Ya. Doa minta, ya Allah selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini. Minta selamatkan ya Allah. Ya, sebab hari itu saya disebutkan dalam suratul Kahfi ayat yang terakhir, syarat nak berjumpa Allah tu mesti dua, beramal, dan dalam amal tersebut tidak boleh ada syirik, riak dan seumpamanya tuan-tuan ya. Bau, jadi tak boleh juga kita kata kalau macam tu tak payah beramal lah. Beramal pun tadi nanti ya. Bukan begitu tuan-tuan, syarat nak jumpa Allah mesti beramal, tapi amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita bukan tinggalkan amal tu, bukan, tapi beramal terus dan perbaiki amal-amal kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk saya dan alhamdulillah jika dapat dimanfaatkan oleh sahabat jamaah sekalian, insya-Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga masa, fikiran dan tenaga yang tuan-tuan peruntukkan untuk menuntut ilmu, Allah balas dengan balasan terbaik dari sisinya, insya-Allah. Mari sama-sama kita berdoa sebentar menjelang azan ya. Mudah-mudahan ya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban mubaraka. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang berdosa, ampunkanlah dosa-dosanya. Jika ada yang bermaksiat di antara kami, kembalikanlah dia kepada ketaatan. Jika ada yang jahil di antara kami, ajarkanlah dia ilmu pengetahuan. Jika ada yang sakit di antara kami, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Jika ada di antara kami yang bermusuh-musuhan, damaikan mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang bermaksiat, kembalikan dia kepada ketaatan. Jika ada yang tersesat, berikan hidayah, petunjuk kepadanya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berhajat, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, selagi hajat itu membawa kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, sampaikan hajatnya ya Allah. Sampaikanlah hajatnya, mudahkan dia meraih hajatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada di antara kami yang miskin, berikan kekayaan kepadanya. Jika ada yang susah, berikan kesenangan kepadanya. Berikan kecukupan kepadanya ya Allah. Berkah majlis ilmu yang kami lakukan ini ya Allah, kami mohon selamatkanlah kami dari penyakit-penyakit batin yang boleh merosakkan amal ibadah kami. Jauhkan kami daripada riya, jauhkan kami daripada syirik, jauhkan kami daripada ujub, sum'ah, hasad, dengki dan semua penyakit-penyakit batin yang boleh merosak amal ibadah kami. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau perkenankan doanya. Amin amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.